Alhamdulillah pada ketika ini kita sudah pun hadirkan tetamu kita sudah pun berada di studio, iaitu bersama dengan Tuan Haji Aminur Hazim bin Haji Osman, merupakan seorang pakar motivasi. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat pada pagi ini Tuan Haji? Alhamdulillah. Kita berdua sihat, alhamdulillah. Kita ni sedang berdamai dengan takdir lah. Yes. Betul. Kita ni cuba berdamai bersama-sama. Betul. Kita damai berdamai pagi ini bersih ruangan wawancara. Ramai pagi kami bawakan pada audio berdamai dengan takdir. Mungkin Tuan boleh menerangkan sedikit apa maksudnya tu. Okey, masya-Allah, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. First of all, terima kasih atas jemputannya. Okay. Dan berbalik kepada tajuk kita ni tadi, berdamai dengan takdir. Topik yang secara umum lah tuan. So tani akan memahami secara mendalam lagi macam mana. Mungkin tani akan melihat ia secara umum dululah. Ia bukan saya sekadar untuk menerima apa yang berlaku lah tu kita tetapi seperti yang kita tahu, ia akan mendidik hati kita ni sebenarnya. Betul. Kalau kata ni akan berdamai dengan takdiran ni, ia akan mendidik hati kita ni. Tapi macam mana? Macam mana akan mendidik hati ni? Macam mana tadi akan memahami, belajar dan especially practical lagi dalam barangan ni. It's not easy. Betul. Lebih-lebih lagi komitmen yang banyak. Betul. Dan kadang-kadang kan sabar pun bukannya senang. Betul. Itu antaranya seperti mungkin habis kita pun pernah mendengar beberapa nasihat-nasihat yang ada diambil dalam potongan ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah dalam ayat yang 216. Mungkin habis kita pernah mendengar, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia baik untuk kamu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia buruk untuk kamu. Dan Allah Maha mengetahui segalanya. So dalam Al-Quran ada beritahu sudah barang ini. So tapi cuma ada lagi kan berdamai dengan takdir Allah ini. Okay? And then dan tani lihat lagi kadang-kadang tani lihat sesuatu perkara itu ia boleh mengecewakan kita ni. Betul. Kan? Kalau kita ni mengharap terlebih-lebih lagi. Mengharapkan yang lebih-lebihan ni kan. Lepas itu kekecewaan itu akan ada. Lebih-lebih kita ni mengharap kepada manusia kan. Memang hati itu kan sakit lah. Ibarat kaca, kalau pecah, digang balik masih ada retaknya tu. So itu kekecewaan yang mungkin macam mana kita ni kan berdamai, berdamai dengan keadaan-keadaan ini. So itu antara beberapa sedikit penerangan sedikit lah mengenai dengan berdamai dengan takdir itu. Saya akan jelaskan lagi lah sekarang apa maksud damai, apa dia takdir dan macam mana boleh berdamai dengan takdir itu dan kita ni akan redha lagi. Boleh dikongsikan lagi selepas ini. Ya, alhamdulillah. Itulah sebenarnya dalam kehidupan kita ni, indah semua yang kita ni rancangkan berjalan seperti yang diharapkan. Jadi itu yang dimaksudkan sebenarnya. Dan secara ringkasnya, berdamai dengan takdir ini merujuk kepada redha. Alhamdulillah. Namun Tuan, apabila bercakap mengenai dengan redha, jadi ia juga memerlukan tahap mental yang kuat Jadi bagi pandangan Tuan Haji sendiri, apakah mungkin ada persiapan ataupun persediaan yang perlu ada dalam diri seseorang itu untuk mencapai tahap redha yang sebenar-benarnya Tuan Haji? Mungkin dapat dikongsikan bersama kita. Subhanallah. Bukannya senang tadi macam tadi dikongsikan kan sabar apalagi redha itu tahap levelnya. Mungkin kan dikongsikan tadi sedikit mengenai dengan apa dia damai dan apa dia takdir. Okey, damai itu secara ringkasnya kalau tadi dari perkataan yang lain dapat tani lihat ialah tenteram, dan kemudian tenang dan antara lain lagi berbaiklah. Kan berdamai. So obviously lah tani mau berbaik. So macam mana kita ni akan berbaik dengan takdir. Takdir ni apa maksudnya lagi? Takdir itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketentuan yang perlu kita ni redha lah. Macam mana tani kan redha? Seperti kita ni maklum, kita ni percaya ada keimanan kepada qada dan qadar itu.
tahap itu maksudnya takdir Allah tadi tu kata ni redha dengan takdir Allah, iaitu keimanan kepada qada dan qadarnya tadi. Okey, and then macam mana lagi kita akan berdamai dengan takdir tadi tu? Obviously dengan tenang dan sebagainya. Kemudian di sini dikongsikanlah tadi macam mana persoalan bis kita tadi, macam mana kita ni kan mencapai redha tu. Apa saja cara teknik-tekniknya? Semua ada teknik. Betul. Even though orang kalau kan let's say ya kan personal shopper pun ada teknik. Betul. So sama juga kita ni kan menghadapi redha ni macam mana caranya. Mungkin banyak caranya, tapi insya-Allah akan dikongsikan di sini 5 teknik lah. Jadi ada lagi 5 teknik yang ada 5 teknik. Sebenarnya banyaklah ya, keredaannya banyak cara. Setiap orang ada cara-cara. Tapi di sini dapat tani kongsikan 5 dulu. Okey, antaranya ni amba kongsikan dulu 5 perkara dulu. Okay, yang pertama ialah mengenai dengan ilmu dan kefahaman. So akan dikongsikan sekarang apa lagi ilmu kefahaman itu. Okey, yang kedua ialah kita ni perlu bersangka baik. Ini selalu ni orang cakapnya husnuzon saja. Husnuzon. Macam mana kalau husnuzon macam-macam terjadi. Macam mana caranya husnuzon ni? Ada caranya. Sebab dalam Islam pun menegaskan untuk husnuzon. Berbaik sangka, janganlah kamu suuzon, berburuk sangka. Okey, yang ketiga ialah melatih emosi dan spiritual kita ni. Perlu dilatih. Perlu dilatih. Sebab kalau kita ni dah latih, macam mana kita ni kan dapat redha tu. Sebab kalau barang tu ia ibarat macam mana? Kita ni dah realize ujian saat ia berlaku. Itu adalah ujian. Itu ujian. Kadang-kadang tadi dah realize tu rupanya ni ujian rupanya. Tapi dah realize. So kita macam mana kita ni kan realize barang ni. So ada latihan emosi spiritual dengan macam mana, kenapa ada spiritual di sana? Dengan kehendak Allah sebenarnya. Akan dijelaskan lagi sekarang. Bayangan ya. Ada 3 sudah. Ada 3, ada 2 lagi ni yang dikongsikan. Yang keempat, ini pun important, sokongan dan emosi. Ini paling penting ni sokongan ni. Sebab kita ni adalah manusia yang biasa yang memerlukan sokongan di sekeliling kita ni. Carilah siapa saja yang kita ni rasakan sesuai. Dikongsikan juga orang macam mana mencari orang yang sesuai. Karena takut salah cerita. Okey, dan yang kelima ialah kita ni perlu macam mana sabar dan melatih hati kita ni tu. Ada 5 perkara tadi. So insya-Allah ini amba jelaskanlah lagi secara menyeluruhnya macam mana. Okey, yang pertama tadi mengenai dengan ilmu dan kefahaman agama. Ilmu dan kefahaman agama ni perlulah macam yang kita ni lihat tadi, macam mana kita ni memahami keimanan kepada qada dan qadar tu. Indah sana kalau ujiannya yang baik, memang ya redha lah, alhamdulillah redha aku aku dapat rezeki banyak macam ni. Itu senang tu. Tapi apa kalau sekiranya ujiannya tu di sebalik itulah. Macam mana ia akan redha? So dari sana ia belajar mengenai dengan keimanan qada dan qadar. Memahami apa dia qada, memahami dia apa dia qadar itu. Antaranya kita ni perlu mencari guru ataupun ustaz-ustazah yang boleh membantu kita ni memahami ilmu ni. Di bidang tu. Betul sekali. Alhamdulillah. And then atau kita faham, kita maklum hati manusia ni sifatnya yang bolak-balik kan. Kadang kita ni kan mau redha, tapi bolak-balik itu macamnya orang membuatkan kita ni payah redha. Jadi sebenarnya penting juga untuk kita ni mengetahui ilmu. Di sanalah pentingnya 5 perkara yang dikongsikan tadi. Oleh Tuan, 5 cara ni untuk kita ni. Bagaimana cara kita untuk meredai akan perkara yang berlaku kepada kita ni itu. Namun Nisa, kita ingin berehat seketika sebab kita ada lagi sebenarnya apa yang akan ditanyakan dan juga akan dikongsikan nanti. Selepas ini ada 4 lagi tadi mengenai dengan ilmu dan juga kefahaman. Jadi akan dikongsikan lagi untuk selebihnya. Kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Rampai Pagi, inspirasi pagi Auda. Berdamai dengan takdir, rasa redha dan sabar mudah diutarakan dengan kata-kata. Bagaimana cara kita untuk mempraktikkannya? 5 perkara dikongsikan tadi oleh pakar motivasi kita ni. 1 sudah pun dikongsikan tadi, tapi ingin kita ni tanyakan lagi lebih lanjut. Selanjutnya. Jadi Tuan Minur
Tuan Amin, apakah dapat dikongsikan tadi? Okey, alhamdulillah tadi sudah dijelaskan yang pertama, Betul. ilmu dan pengetahuan kita ni memahami apa dia keimanan pada qada dan qadar tadi. Dan terpindah kepada yang kedua tadi ialah macam mana hati kita ni untuk bersangka baik. Bersangka baik, especially bersangka baik dengan takdir Allah ni. Macam mana caranya? Macam mana kita ni kan husnuzan ni, mewujudkan sifat-sifat yang baik-baik ni. Di sana macam ibarat especially time driving. Time driving kena potong. Memang macam-macam keluar tu. So di sanalah kita ni praktis macam mana kita ni kan bersangka baik. Saat itu contohnya apa saja terjadi kita ni relatekan balik kepada Allah macam yang tadi ada puan kongsikan, hati ni berbolak-balik. Hati ni berbolak-balik. Allahumma muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allah tu membolak-balikkan hati kita ni dan arahnya lah kita ni minta untuk yang menenteramkan balik. So di sanalah kita ni bersangka baik kepada ketentuan Allah tadi. And then macam mana tadi husnuzannya ni banyak sifat-sifatnya. Antaranya kita ni perlu sabar, perlu jujur, and then melihat kepada perkara-perkara yang baik selalu, menasihati. Ibarat kita ni bawa positive vibes, kita ni akan merasa orangnya. Betul. Especially kalau kepada anak-anak kita ni, remaja-remaja kita ni lah. Macam mana mengajar diorang jangan berburuk sangka, tetapi kepada berbaik sangka. Sebab Allah melihat sangkaan kita ni. Ya, betul. Kan? Sangkaan tadi baik, ya bagi yang terbaik. Betul. Macam tu. Itu antara melatih bersangka baiklah dengan Allah tu. Okey, and then yang kedua tadi macam mana kita ni kan membuat latihan untuk emosi dan spiritual kita ni. Okay, dari segi dalaman seperti yang kita ni maklum antaranya ialah dengan doa, zikir. Ia boleh menenteramkan hati kita ni. Secara fizikal dan nampak. Tetapi secara dalaman macam mana? Ia boleh menenteramkan hati kita ni. Walaupun dengan mendengar, mendengar tu relax. Even though kadang-kadang kalau kita ni melihat kanak-kanak kalau menangis, baby lah especially. Macam mana akan didodoi? Antaranya dengan zikir. Indirectly hati anak itu akan tenang. Betul. Mungkin caranya apalagi kita ni yang menghadapi kepelbagaian masalah. Cabaran. Tapi dengan tenang Allah bagi kita ni jawapan. Betul. Dan yang keempat yang keempat lagi okey. Ini juga penting. So sokongan sosial dan emosi kita ni. Kan kita ni manusia biasa. Perlunya orang sekeliling kita ni, lebih-lebih lagi orang yang dekat dengan kita ni, dan ataupun Allah hantarkan seseorang untuk kita ni bercerita sesuatu. Antaranya hablum minallah, hubungan dengan Allah, hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Macam mana kita ni menjaga emosi tadi tu dan mendapat sokongan tu. Kan kita ni kadang-kadang ada masalah, kan bercerita, takut sekarang aku cerita ni kena marah juga. Contohnya biasanya berlaku especially-nya kalau kita ni ada anak buah kan, anak dan sebagainya, kita ni dengar. Sebab ia bukannya minta marah, ia minta dengar. Ia memerlukan pendengar. Dengan mendengar ia pun tenang. Betul. Ia terasa dihargai. Paling cantik sebenarnya apabila kita ni rasa dihargai. Betul. Kita ni berasa di bawah kan, tapi apabila didengar dengan masalah kita ni dihargai, mungkin dengan Allah membagi kekuatan, bersemangat semula. Betul. Itulah kenapa perlunya sokongan emosi itu penting. Okey, dan yang kelima ialah kesabaran dan latihan mental itu. Cumanakan sabaran ni. Betul. Yang paling senang dicakapkan, tapi anda senang dibuat Betul. Sebab antara sabar itu ada banyak caranya. Sabar saat kita ni kan melakukan perkara yang jahat. Macam-macam kan, perkara yang dah baik-baik. Banyak tu macam-macam kan, tapi macam mana kan sabar? Sabar saat kita ni diuji dengan hinaan dan sebagainya, macam mana kan sabar itu. So that's why perlunya ada latihan itu, dan automatik dengan adanya 5 perkara tadi itu, kita ni akan insya-Allah dengan ketentuan daripada Allah akan ada redha di sana. Betul. Ibarat janganlah kita ni takut dengan kegelapan, sebab kerana kegelapan itu kita ni belajar apa arti cahaya. Betul sekali. Itulah kalau saya terkenang kegelapan, indah kan tadi menghargai
cahaya. Kalau Indah ada terang kesedihan, Indah kan tadi menghargai satu senyuman itu. Betul sekali, tepat Dua sekali. itu saling melengkapi. Jadi kalau bercakap mengenai sabar ini terkenang juga ya khutbah Jumaat yang telah pun dikongsikan beberapa minggu yang lalu mengawal marah dengan sabar. Itulah pentingnya sabar walaupun ianya senang diungkapkan, tapi untuk bagi orang yang mengalami memang perlu mengambil masa yang agak lama ya. Tapi penting sebenarnya kesabaran tersebut. Itulah yang dimaksudkan dengan berdamai dengan takdir ini. Ya, 5 perkara dikongsikan tadi. Memang setiap satunya mempunyai kepentingan masing-masing. Di mana yang kita ni dapat ambil, dapat kita ni praktikkan, terutama sekali dalam kita ni husnuzon, bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dalam kita ni sudah berusaha sekuat mungkin, kita sudah berdoa. Tinggal kita ni berserah, berdamai dengan takdir apa yang diberikan kepada kita ni. Ada satu keindahan di sana yang hanya hati yang sudah betul-betul berdamai dengan takdir dapat merasakannya, walaupun apa yang kita inginkan itu tidak kesampaian, tetapi kita ni tahu kita ni sudah memberikan yang terbaik. 5 perkara dikongsikan. Ingin ditanyakan lagi kepada Tuan dari segi perspektif Islam pula, bagaimana kita membezakan ni antara redha dan berputus asa. Masya-Allah. Alhamdulillah, redha dan putus asa itu memang ada perbezaannya. Boleh kita ni faham juga. Tapi macam mana kita akan memahaminya. Redha ni istilahnya kita ni menerima takdir, ujian apa sajalah tu, dan kita ni tetap ada berusaha. Betul. Berusaha, berikhtiar dan bertawakal di sana, dan tidak lupa dengan doanya lah. Itu namanya redha kata ni. Kalau putus asa ni ibaratnya kata ni luan-luan nada harapan, nak mau berusaha. So istilahnya singgan sana lah, menyerahkanlah. Game over. Belum mencuba sudah menyerah. Belum mencuba sudah menyerah. And then ibarat kegagalan, nampak gagal tapi putus asa di sana. Tetapi ibarat kalau kita ni redha dengan kegagalan, tetapi because of kegagalannya ni tak Allah akan membagi lebih pangkat yang tinggi. Betul. Di sana redanya tu, wujudnya redha. Sebab itu Allah akan bagi kekuatan kata ni. Sebab kadang-kadang kata ni terlepas pandang dalam doa kata ni minta kekuatan. Allah bagi kata ni kegagalan untuk tani kuat. Betul. Kan Allah tu Maha mengetahui. Ia akan bagi, tapi ia tahu apa keperluan kita ni. Ibarat tadi ya. So itu perbezaannya redha dan putus asa tadi tu. Lagi sekali, redha ialah menerima takdir dengan berlapang dada tadi. Dan berputus asa tadi itu ibarat kata ni tu menyerahkanlah lah. Tanpa berusaha. Itu namanya putus asa. So inilah istilah-istilah yang perlu kita ni terapkan kepada kita ni semua sekali. Dan especially kepada remaja-remaja anak-anak kita ni, supaya jangan berputus asa dalam apa jua keadaan, lebih-lebih lagi dalam menghadapi kepelbagaian ujian yang ada masa ini. Alhamdulillah. Sebenarnya kita ada soalan tambahan daripada penonton kita berkenaan dengan berdamai dengan takdiran ni. Katanya, adakahnya berdamai dengan takdiran ni bermakna kita ni indah perlu berusaha? Mungkin dapat dikongsikan bersama dengan penonton kita. Okey, berdamai dengan takdir, apa tadi soalannya? Katanya indah perlu berusahanya. Dia tak berdamai saja dengan takdir itu, tapi indah perlu berusaha. Jadi kalau bagi pandangan tuan sendiri macam mana? Okey, so ibarat tadi soalannya katanya redha saja, pasal tu dia payah berusaha. So itu kan tadi soalannya tu. So automatik di sana kalau macam tu itu adalah sesuatu yang tidak sesuai lah. Sebab ia redha, let's say ujiannya tu dalam mengenai dengan kegagalan. Dan ia redha saja biarnya. Ibarat contohlah ibarat gagal dalam pelajaran lah. Gagal dalam pelajaran. So biarnya nak payah aku membaca. Sama ju tu karangnya. Ceritanya karangnya. Sama ju ku anu karangnya dapat ju ku content creator contohlah. Ibarat saja, contoh saja. Tapi content creator perlu ada ilmu. Betul. Perlu juga usaha di sana. Perlu juga usaha. Walaupun content creator perlu usaha, ilmu dan sebagainya. Betul. So di sana perlunya ada usaha. Redha perlu ada usaha. Betul. Sebab Islam mengajarkan kita ni untuk
redha dengan apa yang adanya tu. Dasar Allah membagi kita ni kepelbagaian nikmat, anugerah di sini. Allah bagi akal untuk berfikir, Allah bagi kita ni tangan, kaki, berusaha di sana. Even binatang pun Allah bagi tahu, melihatkan contoh macam mana ia berusaha untuk mencari makanan. Betul. So kita ni belajarkan contoh di sana. Walaupun something yang gagal ataupun yang dah baik, kita ni perlu berusaha untuk kepada kebaikan. Sebab apa tadi? Allah bagi kita ni akal untuk berfikir. Jadi itulah sebenarnya berdamai dengan takdir ni bukan hanya sekadarnya kita ni full stop di sana. Menyerah di sana. Tapi sebenarnya ada usaha yang harus diiringi dalam kita ni sama-sama kita ni menghadapi takdir tersebut. Sehingga dalam takdir yang kita ni lalui itu kepelbagaiannya itu bermacam-macam. Betul. Pentinglah di sana kita hadirkan orang hadirkan golongan bulatan-bulatan kecilnya. Yakini orang yang di sekeliling kita ni yang dapat membantu kita, dapat sama-sama menyokong kita ni, beri nasihat ke dari segi rakan ataupun keluarga. Sama-sama untuk kita ni orang kadang satu masalah tu indah dapat kita ni selesaikan sendiri. Perlu juga ada mata yang lain untuk melihat dari segi orang ketiga melihat bagaimana. Itu dalam sokongan dan juga itu emosi. sokongan. Dari satu daripada lima lah yang dikongsikan tadi. Tapi ingin ditanya je untuk satu soalan yang terakhirnya ini, bagaimana cara untuk berdamai dengan takdir? Masya-Allah, alhamdulillah. Memang caranya ni pun macam biasa banyak tetapi kita ni perlu tahulah apa yang lebih spesifik, mudah dan dapat tani ambil. Mungkin kita ni ambil konsep 3R lah di sini. 3R. Yang pertama tani refleksi diri kita ni, dan kita ni redha dan tani lihat apa rezeki itu. Apa dia maksudnya 3R tadi tu? Yang pertama ialah refleksi. Kita ni tanya apa yang Allah mahu kita ni belajar dalam apa yang terjadi dengan ujian yang kita ni hadapi. Dan kemudian kita ni boleh ambil masa di sana refleksi diri untuk menenangkan diri. Sebab kadang-kadang ujian itu datang, Allah akan bagi kita ni relax. Tenang-tenang dulunya. Lepas ni you can do something lagi bagus. Betul. Allah janji ia akan bagi sesuatu yang baik. Okay. And then kedua tadi redha. Tadi redha macam mana antaranya ialah doa, usaha, ikhtiar dan tawakal. Itu antara yang boleh terlibat. Dan redha lagi dengan apa? Zikir, doa, sembahyang dan membaca Al-Quran dan sebagainya. Banyak. Dan yang terakhir ialah rezeki. Macam mana kita ni kan, apa maksudnya rezeki di sana? Kan Allah sudah janjikan kita ni semua sekali ada rezeki. Mungkin di sini belum lagi ada sampai rezeki kita ni, tetapi Allah akan bagi rezeki yang lebih besar di sini. Contohnya, memang sini belum dapat, tapi janganlah melihat itu adalah sangka yang buruk pada Allah, tetapi dengan takdirnya kalau kita ni bersyukur, ia akan bagi banyak. Dan paling mujarab sebenarnya apa? Macam mana kita melihat rezeki itu datang? Sebenarnya dengan sedekah. Sedekah itu something yang powerful. Ibarat ia boleh menyelamatkan tadi dalam apa juga keadaan. Itu janji Allah. The more you give, the more Allah bagi. Anda kira banyak ke sikit, tapi Allah tahu hati kita ni, ikhlas kita ni macam mana. Itu antara tadi macam mana cara kita ni berdamai. Tadi boleh gunakan 3R lah. Siapa kalau mau menambah 5, anda boleh. Sebenarnya banyak ya. Itu antara 5 saja yang dikongsikan. Tadi 5 dan Ali tadi 3R. 3R. Refleksi, redha dan juga rezeki. Alhamdulillah. Ya, itulah dalam sebuah perjalanan hidup kita ni yang memang kita tidak tahu bagaimana kehidupan kita ni, tapi itulah sesuatu kadang-kadang kehidupan itu dapat dikawal, namun kita haruslah belajar untuk berdamai dengan takdir dengan membina mental yang kuat, hati yang reda, semangat yang tidak pernah luntur. Alhamdulillah. Jadi apapun kita ucapkan ribuan terima kasih ya kepada tetamu kita, Tuan Haji Aminur Hazim Haji Osman, merupakan pakar motivasi kerana berkesudian untuk memberikan keringanan. Mungkin ada yang merasakan beban pada ketika ini. Cuba kami di sini yang mendengar pun cukup merasa tenang. Alhamdulillah. Banyak dapat diberikan pelbagai berguna untuk kita kupas sendiri bagaimana teknik-tekniknya ni yang telah dikongsikan tadi. Tadi sebagai manusia saja memerlukan pertolongan kan. Betul sekali. Mungkin ini adalah satu pertolongan yang memang takdir kita ditemukan di Allah sini. tentukan Allah mudahkan urusan kita ni. Betul sekali. Alhamdulillah. Jadi apapun kita ucapkan ribuan terima kasih dan insya-Allah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.